من يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن نصره ووالاه وبعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير. Terima kasih pada pimpinan majlis yang dimuliakan Tuan Imam, pengurusi dan seluruh jawatan kuasa surau yang dimuliakan Akhina Al-Fadil Tuan Mudir, ahbabuna fillah muslimin dan muslimat, dan anak-anak pelajar, mudah-mudahan dapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmatnya, taufik, hidayah dan juga inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dapat sama-sama bertemu, dan kita bertemu dalam hal keadaan kita nak mengenangkan satu peristiwa besar yang berlaku dalam sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hijrahnya baginda sallallahu alaihi wasallam itu merupakan satu noktah penting di dalam sejarah ummah, sehinggalah dalam penetapan tahun bagi orang-orang Islam, para sahabat di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memilih tahun hijrah sebagai tahun yang nak ditetapkan menjadi tahun dokumentasi umat Islam. Sebelumnya mereka hanya bercerita tentang perkara-perkara besar yang berlaku di dalam tahun-tahun yang mereka alami. Tahun serangan angkatan bergajah, tahun pertama kenabian. Begitu cara mereka menceritakan Amul Wufud, tahun di mana gerombolan demi gerombolan masuk Islam, tahun perang Tabuk, tahun perang Uhud, sehingga umat Islam tidak ada, kita katakan tidak ada jenama tahunnya sendiri. Sampailah ketika mana Sayyidina Umar Al-Khattab mengutuskan surat kepada Amru ibnu Al-As yang berada di Mesir. Maka pada ketika itu tak lama sesudahnya datang pula surat yang lain daripada Sayyidina Umar. Pada ketika itu wakil yang diutuskan awal dengan wakil yang diutuskan kemudian, orang yang kemudian sampai dulu, arahan jadi berbeza. Tak tahu mana satu arahan yang awal, mana satu arahan yang kemudian. Maka akhirnya Amru ibnu Al-As mengutuskan utusan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, mengatakan, kalaulah dengan orang-orang lain, dalam kita katakan dalam bangsa lain, mereka ada tahun, hitungan tahun yang tersendiri, patutnya umat Islam kita juga ada tarikh dan tahun kita sendiri. Maka dicadangkan kepada Sayyidina Umar untuk difikirkan untuk perletakan tarikh-tarikh dalam Islam ni, supaya tidak keliru lagi arahan-arahan dalam pemerintahan. Maka akhirnya dikumpulkan para sahabat. Ada yang mencadangkan tahun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang mencadangkan tahun mula menerima Nabi kita menerima wahyu dan sebagainya. Namun akhirnya pemilihan para sahabat memilih tahun hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hijrahnya Nabi kita berlaku di dalam bulan Safar. Nabi kita berhijrah pada 27 Safar, dan Nabi kita sampai di kota Madinah
pada 12 Rabiul Awal. Namun kita menyambut tahun hijrah itu pada bulan Muharram. Kenapa kita sambut pada bulan Muharram? Kita tak sambut pada peristiwa sampainya Nabi kita dalam bulan Rabiul Awal. Ya. Ulama mengatakan kerana mengambil kira permulaan tahun bagi orang-orang Arab itu dimulakan dengan bulan Muharram. Yang pertama. Yang keduanya adalah kerana perintah hijrah itu sudah berlaku di awal Muharram. Perintah hijrah dah berlaku pada awal Muharram, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam selepas perjanjian Aqabah yang kedua, seramai 73 orang dalam kalangan kaum muslimin daripada kota Yathrib datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbai'ah kepada baginda, yang berlakunya bai'ah itu di Aqabah, ya, di sekitar kawasan ya Aqabah. Maka ia berlaku pada bulan Zulhijjah, ya, berlaku dalam bulan Zulhijjah, di musim orang-orang Arab datang melaksanakan ibadah haji mengikut anutan masing-masing. Maka pada saat itulah berlakunya bai'ah Aqabah, di mana orang-orang Madinah menyatakan ikrar janji setia mereka untuk mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh kaum muslimin. Maka selepas berlaku perjanjian Aqabah tersebut, baginda sallallahu alaihi wasallam mula memerintahkan para sahabat berhijrah. Maka di dalam bulan Muharram, selepas Zulhijjah Muharram, mulalah kumpulan demi kumpulan berhijrah. Orang pertama yang berhijrah ialah Sayyidina Abi Salamah, saudara susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya Abdullah bin Abdul Asad, bersama istrinya Ummus Salamah dan anak mereka yang masih kecil. Tetapi ketika mana keluarga Ummus Salamah mengetahui bahawa Abdullah nak bawa anak mereka berhijrah buat kali kedua, kerana sebelumnya keluarga Abu Salamah ni dah pun berhijrah ke Habsyah. Sesudah sekian lama mereka tinggal di Habsyah, tiba-tiba sampai berita mengatakan seluruh penduduk Mekah dah masuk Islam. Ya, ni bahayanya berita palsu. Ya, walaupun zaman tu belum ada lagi WhatsApp, Telegram, FB dan sebagainya, sampai juga berita mereka yang dah ada aman di Habsyah boleh beribadah dengan baik di bawah perlindungan Raja Habsyah. Tapi bila turun ayat, saat pensyair-pensyair Mekah mencabar Nabi kita, mereka datangkan tokoh-tokoh syuara, pensyair-pensyair hebat untuk berlawan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana keasyikan umat di zaman itu ialah dengan syair-syair. Kalaulah dulu, zaman dulu orang guna syair untuk jatuhkan seseorang, dan dengan syair juga akan menaikkan seseorang, kerana tempat-tempat penyampaian syair menjadi tempat tumpuan masyarakat. Nak jatuhkan orang pun dia guna syair, nak naikkan orang pun dia guna syair. Kalau zaman kita ni tuan-tuan, media sosial, ya, reputasi seseorang boleh naik melalui media sosial, dan begitu juga boleh jatuh, ya, dengan media sosial. Maka media sosial zaman kita ni dah mengambil alih, ya, tugas syair suatu masa dulu. Ya, satu masa dulu orang jatuhkan orang dengan syair. Maka dikumpulkan pensyair-pensyair untuk untuk bermunadharah, ataupun kita katakan berlawan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bagi peluang kepada mereka untuk menyebutkan syair-syair bahasa mereka yang hebat.
Maka pada saat itu mereka semua orang semua teruja mendengar syair-syair yang diucapkan spontan. Maka apabila tiba giliran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita membaca satu surah untuk diperdengarkan kepada mereka betapa indahnya kalam Allah. Bahasanya ringkas, ayatnya pendek, bunyi dan rima di akhir ayatnya sama, sehingga orang-orang yang mendengar diriwayatkan mumayyalin, mereka itu melenggok-lenggokkan kepala mereka asyik dengan alunan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi kita katakan, tidaklah diutuskan seorang nabi itu kecuali nabi itu mempunyai suara yang sangat merdu dan wajah yang sangat cantik, dan adalah nabi kalian, Nabi Muhammad adalah nabi kalian, ahsanuhum sautan wa ahsanuhum wajha, adalah nabi kalian yang terbaik dalam kalangan seluruh nabi-nabi dalam wajahnya, maksudnya kecantikannya, keelokannya, dan yang terbaik dalam suaranya. Sehingga Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, syarah kepada Sahih Al-Bukhari, beliau mengatakan, menyebutkan, ini menunjukkan kepada kita bahawa Nabi kita lah yang paling unggul dalam keseluruhan Nabi-Nabi pada wajah dan suara. Maka kalau dikatakan Nabi Yusuf itu indah, Nabi Yusuf itu sangat menawan, rupawan, Nabi kita lebih indah daripada Nabi Allah Yusuf alaihissalam ketika mana mensyarahkan ala syatri jamali fa idza Yusuf alaihissalam ala syatri jamali, dalam Sahih Bukhari. Apabila ditunjukkan kepadaku, kata Nabi, tiba-tiba ditunjukkan kepadaku Nabi Yusuf alaihissalam, itu baru separuh daripada kecantikanku. Masya Allah, Nabi Yusuf tu baru separuh daripada kecantikan Nabi SAW. Disitulah kata Imam Ibnu Hajar, di sini menunjukkan kepada kita bahawa Nabi kita lah yang terbaik dan terindah daripada seluruh Nabi-Nabi yang lain. Dan begitu juga kalaulah dengan Nabi Allah Daud alaihi salam, seorang yang dikatakan suaranya yang sangat merdu, maka Nabi kita katakan, Nabi kalian yang terbaik dalam kalangan Nabi-Nabi dalam suaranya. Bermaksud lebihnya baginda terhadap Nabi Allah Daud dan juga terhadap Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Maka kalaulah dengan Nabi Daud yang baca kitab Zabur saja sudah mempesonakan, kira-kira bagaimana dengan suara Nabi kita yang membaca Al-Quran? Maka baginda SAW tatkala dicabar oleh orang-orang pensyair ni, baginda SAW bagi peluang kepada mereka, kemudiannya baginda membaca satu surah yang pendek, surah An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa'auha ila 'abdihi ma auha. Ayatnya pendek-pendek. Orang Quraisy yang mendengar melenggok-lenggok kepala mereka, mumayyalin, bergoyang-goyang dengan alunan suara dan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah mereka bagaikan terpukau dengan keindahan bahasa surah tersebut. Sampailah pada penghujung ayat, itulah ayat pertama
yang Allah turunkan yang ada ayat sajadah. Dari segi sejarah Quran, ayat pertama yang diturunkan dengan sajadah, ya, ayat sujud, ialah surah An-Najm. Maka di akhir surah, fasjudu lillahi wa'budu, sujudlah kalian kepada Allah dan sembahlah Allah. Maka pada ketika itu Nabi kita pun tersungkur sujud. Seluruh hadirin yang ada ikut sujud. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, aku sendiri melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah An-Najm di hadapan hadirin yang ramai dalam kalangan orang-orang Quraisy. Tatkala sampai pada ayat sujud, Nabi kita turun sujud, semua orang ikut serta bersama baginda sujud di hadapan Kaabah, kecuali seorang lelaki. Dia hanya mengambil tanah meletakkan di dahinya sebab enggan sujud. Sebab enggan sujud, dia ambil tanah letak di dahinya. Dialah Ubay bin Khalaf. Dialah Ubay bin Khalaf. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, semua orang yang sujud tadi, akhirnya aku dapati seorang demi seorang mendapat keimanan. Maka berita orang-orang Quraisy sujud bersama Nabi itu sampai kepada Ummu Salamah, suaminya, dan juga seluruh kaum muslimin, termasuklah Sayyidina Utsman bin Affan yang berada jauh di Habsyah. Mereka sangat gembira apabila berita yang sampai mengatakan penduduk Mekah semua dah masuk Islam, semua dah ikut Muhammad. Akhirnya mereka pun balik. Mereka pun beramai-ramailah pulang daripada Habsyah, pulang ke kota Mekah kerana rindu kepada tanah air mereka, rindu kepada keluarga mereka, gembira dengan khabar bahawa keluarga mereka telah pun beriman. Rupa-rupanya saat mereka sampai di Mekah, ia adalah berita palsu. Ia adalah berita palsu. Para pensyair yang mencabar Nabi kita mengakui bahawa ini bukan kalam manusia. Quran ni hebat, bukan kalam manusia. Maka ada dalam kalangan mereka yang beriman, tetapi dalam kalangan orang-orang Quraisy yang enggan beriman, mereka mengatakan saharuna, kita telah pun disihir. Kita telah pun disihir oleh Muhammad, sehingga mendengar bacaan dia saja kita terpukau, yang akhirnya kita dah ikut sujud bersama dia. Kita bukan beriman, kita hanya terpukau dengan dia. Masya Allah. Baik, maka orang pertama yang berhijrah ke kota Madinah sesudah turunnya perintah hijrah ialah Abu Salamah. Abu Salamah dan isterinya Ummu Salamah bersiap-siap nak berhijrah. Dalam perjalanan, keluarga Ummu Salamah telah menyekat mereka. Keluarga Ummu Salamah keluar sekat mereka. Mereka kata, wahai Abdullah, kalau kamu nak pergi merempat ke tempat orang macam dulu kamu pergi Habsyah, kamu pergi seorang-seorang. Kamu jangan bawa anak kami, Ummu Salamah. Kami tak benarkan kali ini. Maka akhirnya Ummu Salamah telah dirampas daripada suami dia. Dirampas daripada suami dia. Maka anaknya yang kecil berada dalam dakapan Ummu Salamah itu juga ikut bersama dengan Ummu Salamah. Maka Abu Salamah, Abdullah bin Abdul Asad, meneruskan perjalanan hijrahnya bersendirian. Tekad dan niat nak berhijrah, menyahut seruan hijrah perintah Rasulullah, tidak pudar walaupun dengan terpaksa terpisah dengan istrinya. Ummu Salamah dirampas oleh keluarganya dalam hal keadaan sangat sedih kerana terpisah dengan suaminya. Kemudian apabila keluarga Abdullah, keluarga Abu Salamah pula tahu bahawa Ummu Salamah telah dirampas oleh
keluarga, ya, besan mereka. Maka mereka pula datang, mereka menuntut pula anak Ummu Salamah yang berada dalam jagaan Ummu Salamah. Mereka kata, kalau kalian, kami dengar kalian merampas puteri kalian daripada anak kami, maka sekarang kami datang tuntut cucu kami. Cucu kami itu bin anak kami, bukan bin anak kalian. Serahkan cucu kami. Maka dirampas pula anak Ummu Salamah daripada jagaan Ummu Salamah. Kita boleh bayangkan bagaimana seorang ibu yang terpaksa terpisah daripada suami, kemudian dipisahkan pula dengan anaknya yang masih menyusu. Masya Allah. Begitulah, ya, ujian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Saban hari dia keluar daripada rumah, dia pergi ke tempat-tempat tinggi, seolah-olah orang yang nak terjun daripada tempat tinggi kerana hidupnya yang, ya, kerana hidupnya yang terpisah daripada suami dan juga anak. Tetapi disebabkan keimanan yang kuat kepada Allah, dia tak lakukan kerja-kerja bodoh yang macam tu. Tetapi sedihnya sangat nampak, hari demi hari bertambah nampak kesedihannya. Ya, apa yang sangat menyedihkan beliau ialah tidak dapat berhijrah bersama suaminya. Sehinggalah beberapa masa berlalu, ada dalam kalangan orang tua, dalam kalangan keluarga Ummu Salamah, melihat keadaan Ummu Salamah yang dah tak terurus, maka beliau katakan kepada, ya, ibu ayah Ummu Salamah dan keluarganya, kenapa kalian rosakkan puteri kalian? Lepaskanlah dia daripada penjara ini, temukanlah dia kepada anak dan juga suaminya. Maka apakah kalian sanggup untuk merosakkan puteri kalian sendiri hanya disebabkan keegoan dan keangkuhan kalian? Akhirnya Ummu Salamah dilepaskan. Dia datang ke rumah mertuanya. Dia maklumkan yang keluarganya telah pun membebaskan dia dan merelakan dia pergi menemui suaminya Abu Salamah. Maka keluarganya pun menyerahkan kembali anaknya yang masih kecil. Ummu Salamah pun mula berhijrah. Tuan-tuan boleh bayangkan seorang perempuan mendukung anak berjalan kaki untuk pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Kalau kita hari ini saja kita ambil masa berjam-jam, kereta api laju saja pun ambil masa dalam 2 jam setengah, ya. Kalau dengan bas kita ambil masa sampai 4 jam 5 jam. Jarak perjalanan 400 km lebih. Bayangkan bagaimana seorang ibu yang mendukung anaknya berjalan kaki untuk melaksanakan perintah hijrah. Ini kisah hijrah para sahabat. Ini keteguhan hati seorang wanita. Ini ibu kepada kita semua, sebab beliau Ummul Mukminin, ya, Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Maka ketika mana beliau berjalan, sampailah, ya, sampai di Tan'im. Pada ketika itu beliau terserempak dengan Osman bin Talhah. Osman bin Talhah ni belum beriman waktu ni. Tuan-tuan, Osman bin Talhah ni lah orang yang pegang kunci Kaabah. Sampai zaman kita ni, kunci Kaabah dipegang oleh keluarga Osman bin Talhah. Waktu Nabi kita nak hijrah, Nabi kita kata pada Osman, Osman, bagi aku kunci Kaabah. Aku nak masuk Kaabah, nak tengok Kaabah di dalam, ya. Buat kali terakhir sebelum Nabi kita tinggalkan, ya, tinggalkan Mekah. Maka Osman kata, tidak, aku takkan beri pada kamu wahai Muhammad. Lalu Nabi kita tanya Osman, Nabi kita kata, Osman, kira-kiranya bagaimana kalau suatu hari nanti kunci itu berada dalam tangan aku? Ya, satu hari nanti
kunci ni akan ada dalam tangan aku. Maka kata Osman, kalau begitu wahai Muhammad, kalau jadi sungguh kunci ni jatuh ke tangan kamu, kami orang-orang Quraisy manusia paling hina atas muka bumi, sebab tak boleh jaga kunci ni sampai jatuh ke tangan kamu. Nabi kita kata, tidak wahai Osman, saat kunci itu berada di tangan kamu, kalian semua akan jadi orang mulia. Maka dalam peristiwa pembukaan kota Mekah, bila Mekah dah terkepung, Nabi kita masuk dengan 10.000 angkatan perang, maka Nabi kita suruh panggil Osman bin Talhah, serahkan kunci Kaabah. Ya, maka keluarlah Osman, serah kunci Kaabah. Ya, dibuka Kaabah oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Nabi kita masuk, Nabi kita suruh Bilal padam semua gambar-gambar, lukisan-lukisan. Ya, gambar Nabi Allah Ibrahim yang sedang pegang botol arak, suruh dipadam. Dibuang berhala-berhala yang ada dalam Kaabah. Kemudian baginda melakukan solat di dalam Kaabah. Nabi kita keluar aja, Sayyidina Ali kata, ya Rasulullah, muliakanlah aku dengan kunci Kaabah. Nabi kata, tidak, orang ni pula minta, ya Rasulullah, bagi pada aku kunci Kaabah. Nabi kata, tidak. Akhirnya Nabi kita panggil Osman, Nabi kita bagi pada dia. Nabi kita kata apa? Kekallah kunci ini di tangan kamu, dan tidak ada seorang pun, seorang raja pun yang merampas daripada kamu, kecuali mereka adalah sezalim-zalim manusia. Maka sampai hari ini, ya, raja mana pun, kerajaan mana pun yang memerintah tak berani untuk ambil kunci Kaabah daripada keluarga Osman bin Talhah. Sejak hari itu juga Osman bin Talhah masuk Islam dan mendapat kemuliaan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Osman bin Talhah ni dia tengok Ummi Salamah yang sedang berjalan. Dia tahu kisah Ummi Salamah yang direbut daripada suaminya, yang dirampas anaknya. Dia tahu tempat hijrah suami Ummu Salamah. Dia tahu Ummi Salamah ni dalam perjalanan untuk pergi menemui suaminya. Maka Osman bin Talhah ni dia rasa kasihan, walaupun waktu ni dia belum beriman. Dan kita tengok Allah, bila Allah nak bagi bantuan sampai kepada hamba-hambanya yang dikasihi, maka kadang-kadang bantuan itu boleh datang walaupun bukan daripada orang yang beriman. Osman bin Talhah pun dia turun daripada kenderaan dia, dia panggil pembantu dia, bagi seekor kenderaan kepada Ummi Salamah. Maka pada ketika itu Osman sendiri yang mengiringi Ummi Salamah di atas kenderaannya, sampailah ke Quba. Bila sampai di Quba, dia kata, masuklah kamu ke daerah ini, aku dapat tahu suami kamu Abdullah ada bersama orang-orang di daerah ini. Maka Osman pun meninggalkan Ummi Salamah. Demikianlah hijrahnya Sayyidah Ummi Salamah. Dalam kalangan para sahabat ramai yang ada berhijrah secara sembunyi-sembunyi, ada yang berhijrah secara terang-terangan. Sayyidina Umar Al-Khattab berseru di perkarangan Kaabah, mengatakan, besok aku Umar Al-Khattab akan berhijrah. Siapa yang nak isteri dia jadi janda, tunggu di jalan. Siapa yang nak anak-anaknya jadi yatim, tunggu di jalan. Besok aku Umar dan seluruh keluarga Umar akan berhijrah. Maka keesokannya Sayyidina Umar keluar secara terang-terangan, tidak ada yang menghalang. Tak ada orang berani untuk langgar Sayyidina Umar ni. Begitu keadaannya. Orang kedua yang berhijrah siapa? Selepas Ummu Salamah dan selepas Abu Salamah,
Orang kedua berhijrah ialah Sayyidina Abdullah bin Jahash. Ya, Sayyidina Abdullah bin Jahash, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga adik ipar baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi kita berkahwin dengan kakaknya Zainab binti Jahash. Nah, itu orang kedua berhijrah. Ya, dan Abdullah membawa hampir keseluruhan keluarganya, dan begitulah juga dengan penduduk sekitar sekitar kampungnya. Nah, ini orang yang kedua berhijrah. Ya, dan ada dalam kalangan sahabat yang menanti-nanti untuk berhijrah sama-sama dengan Nabi. Abu Bakar Siddiq datang, "Ya Rasulullah, izinkan aku hijrah." Nabi kita tak benarkan. Nabi kita kata, "Kamu tak nakkah jadi teman aku, wahai Abu Bakar?" Maka Abu Bakar bertenang, tunggu, walaupun kota Mekah dah mula kosong, tapi tunggu, sebab Nabi kita nak bertemankan dengan Abu Bakar. Ada seorang sahabat lagi hartawan, orang yang kaya, Suhaib Ar-Rumi. Beliau juga duk nanti-nanti nak hijrah dengan Nabi. Bila dengar aja kata orang-orang Quraisy dah mula mencari Nabi sebab Nabi kita dah pun hilang, maka Suhaib pun tahu dah Nabi kita dah hijrah. Dia pun mula buat persiapan, bungkus beberapa keping roti dan sedikit air untuk berhijrah. Tiba-tiba orang-orang Quraisy telah mengepung rumah beliau. Suhaib Ar-Rumi, nama dia Suhaib Ar-Rumi. Dia bukan orang Rom. Dia bukan orang Rom. Dia adalah seorang hamba sahaya yang dijual kepada orang Rom sehingga boleh bercakap dengan bahasa mereka. Waktu dia berada di Rom, dia mendengar seorang pendeta mengatakan bahawa akan muncul seorang nabi di kota Mekah membawa ajaran agama Nabi Allah Ibrahim. Maka pendeta tu kata pada Suhaib, "Bukankah Mekah itu tempat asal kamu?" Kata Suhaib, "Ya." Kata-kata orang itu memberi kesan ke dalam hati Suhaib, sehingga akhirnya Suhaib melarikan diri, meninggalkan Rom. Bila dia sampai di Mekah, disebabkan dia diambil menjadi hamba di usia 10 tahun, lama meninggalkan bahasa Arab ni, maka dia bercakap Arab dengan pelat orang Rom. Maka akhirnya dia dipanggil Suhaib Ar-Rumi. Jadi kadang-kadang ada orang salah cakap, sahabat Nabi ada orang Rom masuk Islam, Suhaib Ar-Rumi. Sebenarnya dia bukan orang Rom, dia orang Arab. Dia orang Arab. Suhaib bin Sinan, nama ayahnya Sinan, nama Arab, Ar-Rumi. Maka Suhaib Ar-Rumi ni antara orang yang beriman disebabkan mendapat berita daripada agama sebelumnya. Jadi bila dia sampai ke Mekah, disebabkan kelebihan dia boleh bercakap bahasa Rom, orang suka bagi barang untuk dia dagangkan. Bila dia pergi meniaga, untung banyak sebab dia ni boleh bercakap bahasa Rom. Di Syam ramai orang-orang Rom, yang pada ketika itu Syam berada di bawah jajahan Rom. Akhirnya Suhaib telah membina kejayaan yang besar, menjadi hartawan hebat di kota Mekah. Maka bila dia masuk Islam, dia tenanti-nanti berita kemunculan Nabi sebagaimana yang dimaklumkan oleh padri. Akhirnya dia jumpa Nabi kita hari yang sama dengan Ammar bin Yasir. Dua-dua orang ni menyusup masuk ke rumah Arqam bin Abil Arqam memeluk Islam. Maka Suhaib seorang hartawan yang mana dia dikepung oleh orang-orang Quraisy. Mereka tak benarkan dia berhijrah. Mereka tahu dia ni hamba sahaya,
dia ni dulu orang miskin, dia hanya menumpang di tempat kita, semua kekayaan dia kita punya sebab kita yang bayar dia. Maka dikepung oleh orang Quraisy, tak bagi Suhaib ni berhijrah. Sehinggalah beberapa malam Nabi kita 3 malam berada di Gua Hira, Suhaib juga 3 malam terkepung. 3 malam terkepung. Maka akhirnya dia dapat satu ilham untuk berpura-pura sakit perut. Kejap-kejap pergi tandas, kejap-kejap pergi tandas, kejap-kejap pergi tandas. Macam cerita Ibrahim pendek makan ketam. Kejap-kejap pergi tandas, kejap-kejap pergi tandas. Maka pada ketika itu orang yang mengepung pun kata, seronok sungguh tengok Suhaib malam ni. Jangankan nak meninggalkan rumah, nak meninggalkan tandas pun tak boleh. Malam ni kita bolehlah rehat, kata dia orang. Malam ni kita boleh rehat lah. Dia bukan kata nak tinggalkan tandas, nak tinggal rumah, nak tinggal tandas pun tak boleh. Maka mereka pun pada malam tersebut melonggarkan kawalan. Saat mereka semua tidur, Suhaib ni pelan-pelan keluar, hanya bawa berapa keping roti dan air je. Kata Suhaib, dia pun bersegera. Pada ketika mana matahari mula cerah, kata Suhaib, tiba-tiba bila aku toleh belakang, aku tengok kepulan debu yang berterbangan. Aku tahu itu sudah angkatan penjejak Quraisy. Mereka sudah pun dekat denganku. Maka Suhaib pun dia cari tempat tinggi, dia duduk di atas puncak bukit dan dia keluarkan panah dia. Pada ketika itu dia kata, mereka kepung keliling bukit. Suhaib kata, aku adalah pemanah hebat di Rom. Siapa dulu yang nak tembus lehernya silakan naik. Tak ada orang berani naik. Tapi mereka juga tak beranjak daripada kepungan itu. Akhirnya bekalan Suhaib habis, air yang dibawa juga habis. Begitulah juga dengan kumpulan yang mengepung, habis juga bekalan air. Maka pada ketika itu dalam kalangan mereka berkata, wahai Suhaib, kami sebenarnya bukan nakkan awak. Ni Suhaib terkepung ni, Nabi kita on the move, sedang bergerak menuju ke kota Madinah. Maka kata mereka, wahai Suhaib, kami sebenarnya bukan nakkan awak, kami nakkan harta kamu. Dulu kamu datang miskin, kamu jadi kaya. Kami dah geledah rumah kamu, tak ada apa. Kami tak nak kamu bawa kekayaan kamu tu bagi pada Muhammad, bina kekayaan dengan Muhammad. Jadi kata mereka, kalau kamu serahkan semua harta kamu yang kamu sembunyikan, kami akan lepaskan kamu. Maka pada ketika itu Suhaib Ar-Rumi mengatakan kepada mereka, pergi ke tempat sekian-sekian, ada tersimpan di sana. Maka mereka pun hantar wakil pergi tengok. Sungguh ada 7 tempayan emas dan perak. Tempayan besar tu, 7 tempayan emas dan perak. Maka Suhaib pun dilepaskan. Dia berjalan kaki menuju Madinah. Kenderaannya dirampas, dia berjalan kaki. Bekal makanannya tak ada, air juga dah habis. Kata Suhaib Ar-Rumi, dia berjalan selama 7 hari 7 malam tanpa makan dan minum. Setiap kali, sebagaimana disebut dalam kitab Ar-Rasul oleh Said Hawa. Ar-Rasul Said Hawa menceritakan tentang indahnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kisah ni Said Hawa dah sebut dalam kitabnya Ar-Rasul. Macam mana Suhaib kata, ketika mana aku terlalu lapar, lemah seluruh tubuh badanku, kering, kerongkongku,
ya, dan sangat-sangat dahaga. Pada saat itu aku bayangkan wajah ceria Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat wajah baginda tertera dalam ingatanku, maka pada saat itu aku rasa tubuhku sihat kembali, segar kembali, sehingga aku boleh berjalan sehari lagi. Masya Allah tuan-tuan, teringat wajah Nabi aja, hilang lapar, hilang dahaga. Sebab itu kalau kita baca dalam Sunan Tirmizi dan kita baca dalam Tuhfatul Ahwazi, syarah kepada Sunan Tirmizi, hadis Sayyidina ya Abi Hurairah yang menceritakan Abu Bakar saat dia lapar, dia akan keluar daripada rumah pergi masjid, tengok Nabi Muhammad. Sebab tengok wajah Nabi aja hilang rasa lapar. Ya, tuan-tuan duk tengok muka saya ni, lapar belaka ni. Ya, lapar belaka ni, duk tengok muka saya ni. Ya. Tapi Nabi Muhammad ni masya-Allah, tengok wajah baginda aja hilang rasa lapar. Ya. Maka Suhaib kata, aku bayangkan wajah baginda sehinggalah kelaparan tu hilang disebabkan kerinduan yang amat sangat kepada Rasulullah, sehingga beliau dapat berjalan. Akhirnya dia sampai saat Nabi kita masih berada di Quba. Suhaib sampai, dan orang pertama yang berlari menyambut kedatangan Suhaib, ya, yang hampir rebah, ya, disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita kata, rabihal bai' ya Suhaib, rabihal bai', perniagaan yang sangat menguntungkan, perniagaan yang sangat menguntungkan. Apa dia? Sanggup mengorbankan 7 tempayan emas dan perak semata-mata kerana nak berhijrah. Ya, semata-mata kerana nak berhijrah. Tuan-tuan, kisah Suhaib, kisah Ummu Salamah, kisah Abi Salamah yang kita sebut malam ni nak gambarkan kepada kita bahawa kalau nak dikirakan dengan pengorbanan mereka, kita tidak jauh mana pun pengorbanan, tuan-tuan. Ya, tak besar mana pun pengorbanan kita untuk agama ni. Ya, maka dengan sebab itulah kita baca kisah-kisah sahabat ni supaya menginspirasikan kepada kita dan supaya kita tidak sombong. Jangan anggap kita ni dah banyak buat kerja agama, kita ni dah hebat, kita ni dah itu dan ini. Baca sekelumit kisah mereka saja, kita rasakan kita tak layak pun nak klaim dengan Allah kita dah buat banyak untuk agama. Nak tengok dengan pengorbanan yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka itu kisah hijrah mereka. Bagaimana dengan kisah hijrah kita? Ya, macam mana dengan kisah hijrah kita? Kita ni tiap-tiap hari ni sedang berhijrah ni, daripada alam rahim ke alam dunia. Nanti nak hijrah lagi daripada dunia ke alam barzah, hari demi hari, tahun demi tahun. Sambut hijrah tiap-tiap tahun bukan sambut saja-saja, tapi peringatan tentang umur kita juga dah makin hampir dengan alam barzakh. Maka untuk hijrah kita, Nabi kita pesan satu perkara. Ya, Nabi kita kata apa? Al-muhajiru man hajara ma nahahullah. Orang yang sebenar-benar berhijrah ialah orang yang meninggalkan apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ya keazaman hijrah yang kena ada dalam diri tiap-tiap orang daripada kita. Ya, iaitu meninggalkan apa sahaja yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dengan seseorang itu dah mula insaf dan bertaubat kembali ke pangkal jalan, dia dah berhijrah, macam golongan artis hijrah dan sebagainya sekarang ni pun, golongan artis hijrah dan sebagainya, tema hijrah tu dah disebut dah pada golongan artis yang dah berhijrah dan sebagainya. Maka hijrah yang sebenar-benar hijrah bila seseorang itu bertaubat,
dia adalah orang yang meninggalkan apa yang ditegak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan orang tu dah berhijrah, tiba-tiba kita pula bawa jahiliah dia masuk masjid dan surau. Sebab apa? Panggil ya, orang-orang yang dah berhijrah ni supaya cerita balik hidup dia hak dulu, hak gelap ya, buat cerita dalam masjid, buat cerita dalam surau, buat cerita di majlis-majlis forum. Itu merupakan satu kejahilan yang mempromosikan kejahilan. Ya, sebab apa? Sebab dosa besar haram diceritakan. Kalau orang tu dah bertaubat, cukup. Ya, Allah dah tutup semua aib dia, jangan dibuka lagi. Ini kita buat majlis rasmi pula. Ya, panggillah Abang Long Fadli kah, panggil siapa kah yang berhijrah ni supaya cerita balik dulu-dulu dia duk minum arak, dulu-dulu dia duk berzina, dulu dia duk pukul orang, dulu dia bunuh orang. Ya, hukum dia haram, tuan-tuan. Ya, ulama mengatakan kalaulah seseorang itu dia pernah minum arak sekalipun, orang tanya dia, "Bang, pernah minum arak?" Haram dia cerita kata dia pernah minum. Wajib dia berbohong pada ketika itu. Sampai macam tu sebab nak jaga maruah dia dan meninggalkan sungguh-sungguh maksiat yang dia dah buat. Tiba-tiba hari ini ada orang-orang tertentu buat majlis mempromosikan dosa-dosa lepas. Ini merupakan perkara yang ya kita kena hindari. Jangan duk buat di tempat kita, tuan-tuan. Ya, sebab apa? Orang yang sungguh hijrah ni sampai ke peringkat bila dia bertaubat, dia rasa malu nak sebut dosa yang lepas pun dah rasa malu. Ya, bukan nak bangga-bangga pula ni gambar saya ni. Ya, umur 30 dulu ni dengan seluar koyak dengan apa duk bangga-bangga cerita pula, bukan macam tu. Ya, orang yang berhijrah ni sampai dia rasa malu untuk menceritakan sejarah silam dia kerana rasa malu tak terhingga dengan Allah. Kita tengok macam mana para sahabat bila mereka berhijrah. Tengok macam mana Ikrimah bin Abi Jahal 22 tahun perang dengan Nabi. 22 tahun perang dengan Nabi. Tapi bila dia masuk Islam, ya, dia orang yang bila buka Quran saya bukan baca lagi, buka saja, pegang Quran saja, dia kata apa? Kitabu Rabbi, kalamu Rabbi, inilah kitab Tuhanku, kalam Tuhanku. Air mata mengalir dah. Tu dia, tuan-tuan. Baru pegang Quran, air mata mengalir dah. Ya, kita hadut pegang hari-hari ni pun Allah, ya, tak mengalir air mata. Tengok cerita Nustan baru mengalir air mata. La ilaha illallah. Ya, patut rasa malu. Ya, ni orang yang sungguh hijrah sampai ke tahap itu. Ya, orang pertama masuk masjid, orang terakhir keluar masjid. Ya, Nabi kita dengar bunyi kelibat orang sedang berjalan dalam masjid. Nabi kata pada Aisyah, "Aisyah, tahu tak siapa orang tu?" "Tak tahu ya Rasulullah." Nabi kata, "Itulah sepupu aku, Abu Sufyan bin Al-Harith. Dialah orang pertama yang akan masuk masjid. Dialah juga orang terakhir, ya, di hujung malam tu meninggalkan masjid. Dan dia bila berhadapan denganku, matanya tidak pernah lekang daripada tali kasutnya." Tu dia. Abu Sufyan bin Al-Haris ni sama macam Ikrimah, 22 tahun perang dengan Nabi. Peristiwa pembukaan kota Mekah, masuk Islam. Dan lepas masuk Islam, rasa menyesal, rasa malu yang tak terhingga, sehingga menyebabkan apa? Kalau menghadap Nabi kita, tak pernah pandang wajah baginda, hanya tunduk tengok tali kasut saja, kerana terlalu malu dengan baginda. Ini contoh orang berhijrah, Masya Allah. Ya, rasa kesal dengan kesilapan dia tu, dengan lidah dia yang Tuhan bagi, yang pandai bersyair, dia guna syair untuk hina Nabi kita.
Tapi bila dia masuk Islam, dia menyesal sungguh. Dia tenggelam dalam kesedihan penyesalan. Sehingga Masya Allah, kata Nabi, dialah orang pertama yang akan masuk masjid. Ini orang insaf, ini orang sungguh-sungguh taubat, ini orang kembali ke pangkal jalan. Dan dialah juga orang terakhir yang akan meninggalkan masjid. Dan pandangan matanya tertumpu pada tali kasutnya setiap kali dia berhadapan denganku, sebab rasa malu. Masya Allah. Maka kita kira-kiranya, kalau kita jumpa Nabi Muhammad, tuan-tuan, agak-agaknya macam mana keadaan kita? Lidah pasti keluh, mulut tak dapat berbicara, walau hati rasa rindu. Tapi kalau saat jumpa dengan Nabi SAW, kita akan rasa malu, yang sangat-sangat malu, mengenangkan kealpaan, kelalaian, pengabaian terhadap perintah-perintah yang banyak baginda perintahkan. Jadi tanam tekad dan azam, pegang sungguh-sungguh, muhajir yang sebenar, orang yang meninggalkan apa yang ditegah oleh Allah. Dan sebab apa Nabi kita namakan Madinah dengan kota Madinah, sedangkan perkataan Madinah itu tak digunakan oleh orang Arab untuk kota-kota mereka. Sebelumnya mereka guna Asimah, mereka guna Mesr, mereka guna Haikal, mereka guna Andiyah, itu untuk menggambarkan kota-kota mereka. Qal'ah, untuk menggambarkan kota-kota mereka. Tapi bila Nabi kita hijrah ke satu tempat yang bernama Yathrib, Nabi kita ubah dengan nama Madinah. Ulama mengatakan kerana perkataan Madinah itu berasal daripada kalimah ad-din, agama. Kalimah ad-din, agama. Maka bila dinamakan kota itu kota Madinah, bermaksud kota yang sesuai untuk kehidupan beragama, kota untuk untuk mencorakkan kehidupan beragama sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Maka jadikanlah tubuh kita, diri kita Madinah kepada rohaniah kita, untuk kita sama-sama menjalankan kehidupan beragama. Saya rasa cukup sekadar itu, hampir sejam saya bercakap. Jadi mudah-mudahan adalah kebaikan dalam pertemuan ini. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.